بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله نوعنا الرحمن التعلم الرحيم. والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ونعرف به كيف نناجيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bertafakkur, berfikir, belajar, mengambil i'tibar daripada sirah atharul khalq, daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, agar kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana man lam ya'rif Rasulullah lam ya'rif al-iqtida'a bihi. Barang siapa yang tidak mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, ya salam. Masya-Allah, masya-Allah. Minta maaf tadi. Tadi saya lambat buat kuliah. Buat kuliah Zahra. Lambat mula kuliah sebab Khadijah ni. Khadijah hari ni dia buat keputusan nak teman dalam kuliah ni. Kenapa tak ada Khadijah? Khadijah di sana aja. Oh sudah. Dek, mandi. Wah, kata. Pagi ada nak mandi. Okey, boleh. Okey, Abu yang nak mula kelas Zahra. Barakallahu fikum. Ayah ada Khadijah. Okey. Abu yang nak mula kuliah. Abu yang nak mula kuliah. Zahra. Abu dia Khadijah sini. Abu yang nak mula kuliah. Baik. Ayo. Apa? Semalam kita belajar Khadijah okey. Dia suka, dia tengok depan. Dia tengok kamera. Okey. Kalau Zahra duduk sana Zahra. Khadijah kelas nak pergi dengan mama. Nak duduk sini juga. Dia tak nak balik. Halah. Tak apa. Biar dia sini. Halah. Baik. Ya, jangan cincin. Halah. Zahra duduk sana.
Abuya nak mula kelas, okey? Abuya nak mula kelas. Saya tak naik. Duduk, tak apa, duduk sana boleh. Nak naik boleh. Saya ni tak nak naik. Saya naik ke adik ke? Adik ni buat macam ni. Semalam kita cerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada At-Taif untuk tujuan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya Dan kita sudah belajar bagaimana ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan daripada kabilah At-Taif yang dekat dari Makkah. At-Taif ini dekat dari Makkah tapi dia tinggi sikit. Dia Zahra. Dah telat. Jangan. Aisyah buat dia macam Abu nak mula kelak Zahra. Okay. Khadijah nak ikut mama? Okey, salah. Okey. Baik. Allah, minta maaf hari ini. Allah. Hari ini anak semua macam nak masuk juga dalam kuliah, nak tolong saya sampaikan kuliah. Mudah-mudahan insya-Allah semua diberkati, anak kita, anak kamu semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kepada Makkah daripada At-Taif, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada satu kawasan yang namanya Nakhlah. Dan Nakhlah itu satu tempat yang antara Makkah dan At-Taif. Antara Makkah dan At-Taif. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tengah malam. Ketika Rasulullah pulang, waktu itu waktu malam, bersamanya Sayyidina Zaid bin Harithah. Rasulullah bangun salah sebelum subuh, macam yang ini tahajud. Datangnya 7 jin. 7 jin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin itu daripada satu negeri yang namanya Nasibin. Nasibin ini satu Madinah atau satu kota di Syam, di negara Syam, antara Syria dan Turki. Antara Turki dan Syria. Sana ada satu tempat yang namanya Nasibin. Datangnya 7 jin mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bacanya di dalam solat. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perasan yang mereka ini yang sekarang ada jin sedang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas mereka pulang kepada kampung mereka, barulah turunnya suratul jin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah yang tadi di sini ada beberapa jin mendengar bacaanmu, wahai Muhammad. Ada riwayat lain yang kata
ada satu pokok. Dialah yang memberitahu kepada Rasulullah bahawasanya ada jin di sini sedang mendengar bacaanmu. Selepas pokok itu memberitahu kepada Rasulullah bahawasanya ada 7 jin daripada negeri Nasibin dari Syam sedang mendengar kamu, maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perasan tintan jin itu yang sedang mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu atau mengajar jin, bertemu dengan jin 3 kali. Pernah bertemu dengan jin 3 kali. Kali yang pertama selepas Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah ingin pergi kepada bazar Ukab. Di jalan di sana Rasulullah berhenti solat, maka ada jin datang mendengar bacaannya. Kali yang kedua ini, iaitu ketika Rasulullah pulang daripada At-Taif setelah dibaling oleh batu sehingga darah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali yang ketiga iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku datang Rasulullah SAW bersabda, aku disuruh oleh Allah untuk mengajar saudaramu daripada jin Al-Quran. Maka bangunlah seorang lelaki daripada kalian yang tidak ada di dalam hatinya kesombongan atau kibir. yakni orang Islam, bukan kafir. Maka semua tak berani bangun sebab mereka fikir maksud Rasulullah tak ada kibir, yakni tak ada kesombongan yang biasa. Tapi tak maksud Rasulullah kafir, bukan sombong sahaja. Maksudnya yang siapa-siapa yang sombong nak masuk Islam, yakni dia kafir, jangan ikut saya. Orang Islam saja. Jadi Abdullah bin Mas'ud, sebab di zaman dulu pun, di zaman Nabi SAW, kadang-kadang mereka duduk sama. Orang Islam lain, Islam, Yahudi, macam tu, mereka kadang-kadang bercampur, duduk sama. Bangunnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Dia kata, saya ikut kamu ya Rasulullah. Rasulullah tanya 3 kali, tapi tidak ada yang bangun ikut Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pergi, itu waktu itu di Makkah sebelum hijrah, pergi kepada kawasan yang bernama Al-Hujun di Makkah. Siapa yang pernah pergi Makkah, dia tahu mana Al-Hujun. Sayyidatina Khadijah makamnya di Al-Hujun juga. Selepas sampai ke sana, Abdullah bin Mas'ud waktu tu tinggal malam. Rasulullah buat baris atas tanah atau atas pasir tu dengan tongkatnya. Kemudian Rasulullah kata kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan lepaskan jangan lepaskan garisan ini. yakni jangan tukar tempat kamu ini. Duduk di sini. Abdullah bin Mas'ud ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu keluar daripada kawasan yang saya sudah tentukan untuk kamu duduk tunggu saya, maka kamu takkan dapat melihat saya dan saya takkan dapat melihat kamu sampai hari kiamat. Jadi Abdullah bin Mas'ud takut waktu itu. Dan Rasulullah SAW kata kepadanya,
jangan berlaku apa-apa. Dan jangan rasa takut, jangan rasa terkejut dengan apa yang kamu akan nampak sekejap lagi. Sekejap sahaja datangnya jin. Ramai. Abdullah bin Mas'ud dia kata, sehingga mereka berlumba-lumba nak dekat dengan Rasulullah, nak dengar Al-Quran, sehingga saya rasa macam nak pergi tolak mereka daripada Rasulullah. Yakni tolong Rasulullah SAW. Tak mahu mereka ganggu Rasulullah. Kerana mereka terlalu dekat dengan Nabi SAW dan bersungguh-sungguh nak dengar Rasulullah SAW. Tetapi dia kata, tapi saya teringat janjian saya kepada Rasulullah yang saya tak boleh tukar timba saya duduk ni. Maka saya serahkan sahaja kepada Allah. Biar Allah yang jaga Nabi ni. Dan dia kata, saya nampak Rasulullah SAW dengan tungkatnya, yakni ajar mereka, duduk. Jangan buat macam tu. Dia duduk, dia tegur-tegur jin semua. Supaya mereka senyap dan duduk di depan Rasulullah SAW. Selepas selesai Rasulullah SAW duduk dengan jin, Rasulullah datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata, Abdullah bin Mas'ud tunggu Rasulullah sehingga waktu subuh. Tengah malam sehingga waktu subuh. Nabi SAW kata kepada Ibn Mas'ud, dia kata, kenapa saya nampak kamu berdiri? Yani dari awal sampai sekarang berdiri, tak duduk? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak duduk. Ikut arahanmu. Dia kata, yani apalah. Yani bukan maksudnya yang tidak duduk rehat. Maksudnya jangan keluar dari kawasan yang saya sudah tentukan. Dan kalau kamu buat keluar dari garisan yang saya sudah tentukan, kamu tak akan dapat jumpa saya lagi. Tak akan dapat melihat saya. Dan saya tak rasa aman mereka boleh syolek kamu ke apa-apa golongan jin. Sebab perkara tu terjadi. Di zaman dahulu pun, selalu di zaman sekarang pun, jin syolek manusia. Khususnya yang tidak baca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sepupu Rasulullah SAW, anak baci Rasulullah Abu Talib. Antara anaknya ada yang disyolek oleh jin. Sampai bila-bila mereka tak jumpa. Juga berkataan khurafat. Orang selalu kata ini khurafat. Khurafat itu apa? Satu hari Rasulullah SAW cerita kepada isterinya Sayyidatina Aisyah. Tetapi kerana cerita Rasulullah tu macam belik sikit, Sayyidatina Aisyah pula kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna al-haditha hadithu khurafah. Seolah-olah hadis kamu ya Rasulullah yang kamu cerita sekarang macam khurafat saja. Macam tak betul je. Nabi SAW senyum waktu itu. Dengan jujurnya Sayyidatina Aisyah cakap macam tu. Kemudian Rasulullah dia kata kepada Aisyah, tahu tak wahai Aisyah, apakah khurafat itu? Dia kata tak. Dia kata khurafat itu seorang lelaki yang pernah disyolek oleh jin. Zaman yang panjang, berapa lama, berapa bulan atau berapa tahun. Tapi mereka balikkan dia kepada manusia.
Yani khurafat itu nama orang disyulik oleh jin. Selepas satu zaman, yani mereka bawa dia di alam jin lama sikit, berapa tahun, berapa bulan, alhasil mereka balikkan kepada manusia. Selepas dia balik kepada keluarganya, kepada orang kampungnya dengan manusia, dia ceritalah apa yang dia melihat di alamul jin, di kerajaan jin, cara kehidupan jin, penciptaan mereka, bagaimana bentuk badan mereka. Jadi mereka selalu kalau nak dengar cerita atau kisah yang belik, tak biasa didengar, mereka kena duduk dengan khurafah. Sebab khurafah ni dia pernah duduk di alam jin. Dan setelah itu, perkara tu dah menjadi macam berbetah yang tetap di negara Arab. Iaitu apa? Siapa-siapa menceritakan satu cerita yang belik atau yang macam palsu macam tu, macam ini macam khurafat, yang ini khayal saja. Khurafat itu macam yang tak masuk akal. Yakni seolah-olah kalam orang ini seperti kalam khurafah. Lelaki itu yang selalu mencerita tentang perkara yang belik-belik. Jadi Rasulullah takut untuk Abdullah bin Mas'ud disyulik oleh jin. Dia kata, jangan bergerak daripada sini. Abdullah bin Mas'ud dia kata, Rasulullah tanya saya, kamu tidur tak tadi? Dia kata tak. Sebab Abdullah bin Mas'ud dia kata, Rasulullah masuk dalam di kawasan macam hutan atas dekat Al-Hujun, sehinggalah tak nampak Rasulullah. Sebelum Rasulullah hilang dari mata saya dengar mereka bergaduh di depan Nabi, suara mereka semakin tinggi di depan, sehingga saya rasa nak keluar, yakni macam bantu Rasulullah, apa yang mereka akan buat dengan Rasulullah. Tapi dia kata, kerana saya melihat Rasulullah dengan tungkatnya, dia tegur mereka dengan tungkat dan dia suruh mereka semua duduk. Maka dia kata waktu tu saya tak pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah, dia kata apa yang suara mereka bergaduh depan Rasulullah, dan Rasulullah tegur mereka dengan tungkat suruh mereka duduk. Rasulullah kata, mereka bergaduh. Ada satu jinayah. Ada satu dari mereka bunuh jin yang lain. Jadi, mereka bergaduh di depan saya sehingga mereka dah tak sabar mau bergaduh depan. Jadi, saya suruh mereka duduk. Lepas tu, saya sudah selesaikan masalah itu dengan kebenaran. Dah selesaikan masalah jin. Subhanallah. Itulah rahmatan lil alamin. Nabi SAW sebagai rahmah kepada seluruh alam. Kepada manusia, juga kepada jin. Selepas habis, Rasulullah SAW baca kepada jin dan Al-Quran dan ajar mereka Al-Quran. Rasulullah SAW lepas datang kepada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah ambil tangannya, kemudian syabbaka bi asabi'ih. Dia kata kepada Ibn Mas'ud, bagi tangan kamu. Kemudian dia masuk tangannya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Macam ni dia kata, Rasulullah kata kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku telah dijanji oleh Allah, manusia dan jin akan beriman kepadaku. Manusia sudah beriman, sudah percaya saya. Jin, engkau sudah melihat tadi. Wahai Ibn Mas'ud, kamu sudah melihat depan mata kamu kan? Jin beriman kepada saya. Ini jin daripada Nasibin. Daripada negeri Nasibin. Subhanallah, jin ini selepas mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi terus berulang kepada kampung mereka, kampung jin di negeri mereka di sana. Mereka berdakwah terus. Sebab itu ulama kata jin ini kadang-kadang lagi matang daripada manusia orang Islam.
Selepas mereka baru belajar Quran sikit, belajar agama, mereka terus buat dakwah. Sebarkan agama kepada orang yang lain. Mereka sebarkan kebaikan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wallau ila qaumihim mundirin. Wallau ila qaumihim mundirin. Yani setelah mereka mendengar bacaan Rasulullah Al-Quran dan ajar mereka Al-Quran, mereka wallau. Mereka bulan terus kepada kaum mereka, memberi beringatan dan bawa mereka masuk Islam. Dan subhanallah, selepas mereka bulan kepada kampung mereka, buat dakwah di golongan jin, mereka datang di waktu yang lain, jumpa Rasulullah SAW di Al-Hujun juga, jumlah mereka 300. Jumlah mereka 300 jin. Mereka kata, ya Rasulullah, ada satu jin datang kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, saya bawa ramai golongan jin daripada golongan kami. Kita bawa mereka nak jumpa kamu, nak dengar Quran, nak masuk Islam. Jadi Rasulullah janji dia, bagi dia masa yang tertentu, dia kata, okey, dia janji dia, pukul berapa, suruh mereka tunggu saya dekat Al-Hujun. Jadi saya akan datang di sana di waktu yang tertentu. Lepas tu Rasulullah SAW pergi jumpa mereka di sana. Subhanallah. Dan di dalam hadis yang lain daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, di satu hari kita jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba datangnya satu ular yang besar dan berdiri sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dekatkan mulutnya dengan telinga Rasulullah, seolah-olah dia berbicara kepada Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap sama dia, na'am. Lepas dia kata na'am, dia pergi. Jabir tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, itu siapa? Apa ular ini? Rasulullah jawab kepada dia, dia kata, ini satu jin daripada jin yang jumpa saya dulu. Dia datang tanya. Soalannya dia kata, dia minta saya suruh umatku jangan istinja dengan tulan. Jangan istinja dengan tulan. Juga jangan istinja dengan berak binatang. Sebab jin yang dahulu yang datang kepada Rasulullah, sebelum mereka bulan, mereka tanya Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, kita ni nak bulan kepada negara kita. Kita nak tanya Rasulullah, nak minta Rasulullah SAW bagi kita lah hadiah, iaitu tentukanlah untuk kita apakah makanan yang halal untuk kita. Jin pun cari makanan halal. Apa makanan yang halal yang Rasulullah bagi untuk kita? Rasulullah SAW kata kepada mereka, saya halalkan untuk kamu, wahai golongan jin semua, makan semua setiap tulan yang tidak ada daging. Tulan yang sudah dimakan, yani. Orang kalau manusia sudah makan, buang tulan, tulan itu makanan kamu, wahai jin. Juga berak binatang. Berak binatang. Itu juga sebagai makanan untuk kamu. Kemudian Rasulullah SAW cakap dengan sahabat, dia kata, sebab ada bagian sahabat yang tak faham, kata makan tulan sahaja kosong, makan berak macam tu binatang
itu makanan mereka. Nabi SAW dia kata, kalau mereka ambil tulan itu, yang kosong yang sudah dibuang di sampah, kalau jin ambil tulan itu, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daging balik di dalam tulang itu. Jadi mereka akan makan daging itu juga. Jadi daging yang kita makan, tulan itu yang kita buang, kalau jin ambil, dibalik jadi daging. Makanan untuk jin. Dan berak binatang itu, lepas jin ambilnya, tukar jadi macam biji-bijian macam tepung gadung. Macam tepung gadung. Yakni sebagai rezeki atau makanan halal untuk golongan jin. Wahakadha. Cuma ulama berkata, jin waktu datang, jin pun ada binatang mereka. Dia ada binatang mereka yang mereka naik atasnya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Saya wallahu a'lam tak pernah baca tentang itu. Bagaimana binatang mereka. Tapi jin, tanya Rasulullah waktu itu, mereka kata, ya Rasulullah, kita nak Rasulullah tentukan makanan halal untuk kita dan untuk binatang kita. Jaga makanan halal hatta untuk binatang. Baik, ini jin itu. Jadi Rasulullah dia kata, untuk kamu, makanlah tulang. Jadi jin makan tulang. Binatang jin, dialah yang makan berak binatang manusia. Kita manusia ada binatang kita, keldai, kambing, yang macam tu. Beraknya tu makanan binatang jin. Wahakadha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang kata jumlah jin yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12,000 daripada pulau Al-Mawsil. Al-Mawsil ini di negara Iraq. Negara Iraq sekarang. Yang datang kepada Rasulullah 12,000 jin daripada pulau itu untuk mempelajari agama. Jadi ada bagian ulama kata 2 kali, ada 3 kali. Wallahu a'lam, mungkin lebih banyak daripada itu. Yani Rasulullah bertemu dengan jin. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani rasul kepada manusia juga kepada jin. Sebab dan Rasulullah pernah memberi masa khas untuk mengajar jin, ajar mereka ilmu agama. Hatta ramai ulama syariat pun mereka tulis kitab-kitab tentang kehidupan jin, bagaimana mereka melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Suyuti tulis satu kitab besar, masya-Allah, banyak faedah dalam kitab tu. Kitab tu dia ajarlah bagaimana cara kehidupan jin, makanan mereka, bagaimana mereka solat, mufti-mufti daripada golongan jin, qadhi, mahkamah di sisi golongan jin, raja di golongan jin. Jadi diceritalah semua itu di dalam kitab itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara itu di dalam surah Al-Jin, juga di dalam surah Ar-Rahman. Baik. Selepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani lepas habis duduk dengan jin, ajar mereka, dan dia di tengah perjalanan Rasulullah nak pulang kepada Makkah. Dan ini juga ulama berkata ini adalah tanda
seorang da'i, orang yang berdakwah, jika dia ikhlas dalam dakwahnya, maka usahanya takkan sia-sia. Apa buktinya? Buktinya ini, Rasulullah pergi At-Taif, dihalau, dihina, didustakan, dibaling dengan batu, sehingga jatuh tidak boleh berdiri. Keluar daripada At-Taif tidak ada satu pun yang kisian atau beriman. Rasulullah pulang kepada Makkah. Tetapi ulama berkata, Rasulullah sudah berusaha, sudah melaksanakan tugasnya dan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak boleh langsung kata usaha Rasulullah gagal ketika Rasulullah pergi kepada At-Taif. Bahkan Rasulullah SAW kata, aku harap Allah akan keluarkan daripada zuriat mereka orang yang tidak bersyirik, tidak kafir kepada Allah, yakni Muslim. Ketika Rasulullah melarang malaikat bukit jangan bunuhkan mereka ahli Taif semua. Dan benar, Allah Subhanahu Wa Taala selepas mereka yang tua-tua itu yang jahat meninggal, ada antara anak mereka yang masuk Islam, ada antara cucu mereka yang masuk Islam. Jadi pandangan Rasulullah SAW sangat jauh dan tinggi. Dan rahmah dan hati Rasulullah SAW sangat luas. Rasulullah pandangannya jauh. Dia buat dakwah kepada orang, tapi dia fikir hatta dekat cucu yang ada di tulang sulbinya. Sebab itu ulama berkata, pendakwah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia memberi nasihat atau wasiat atau usaha, maka usahanya itu takkan sia-sia. Kalau orang yang mendengar nasihat itu tidak peduli, tidak menghargai, maka tak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan rahasia dan cahaya keikhlasan seorang da'i itu kepada anaknya atau kepada cucunya yang belum lagi ada. Kadang-kadang oleh keberkatan wali Allah Subhanahu Wa Taala atau da'i ilallah yang ikhlas, yang nasihat kepada atuknya. Subhanallah. Seperti mana terjadi dengan Rasulullah di cerita atau kisah At-Taif. Juga antara bukti yang jelas sangat yang Rasulullah tidak gagal dalam usahanya waktu At-Taif ini, walaupun keadaan teruk sangat, iaitu di dalam perjalanan Rasulullah pulang kepada Makkah, Allah hantarkan kepadanya golongan jin masuk Islam. Ini lagi dahsyat. Bukan manusia. Jin pun bukan daripada Makkah. Mereka daripada Syria di sana, jauh. Dari Nasibin. Datang dari jauh, negara jauh. Sampai Rasulullah SAW di At-Taif. Rasulullah bulan dengan kaki penuh darah, sakit, penat. Zaid bin Harithah pecah kepalanya beberapa kali. Tapi jin datang dari jauh untuk menghargai Rasulullah, untuk memuliakan Rasulullah, untuk beriman dan percaya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah balik dengan hati yang tenang. Tak apa. Kalau ahli Taif tidak beriman, tidak masuk Islam, ada jin, saudara kita, masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ulama kata, usaha kita, jika kita ikhlas kepada Allah, jujur dalam dakwah kita, maka usaha kita takkan sia-sia. Takkan. Dan tidak perlu kita melihat hasilnya dengan mata kita. Kadang-kadang hasil jujur kita, ikhlas kita di dalam dakwah, Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkannya atau jadikannya selepas 20 tahun. Selepas 50 tahun. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. In 'alaika illa al-balagh. Apa maksud balagh? Yani Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Rasulullah, tugasmu wahai Muhammad hanya balagh. Balagh itu yakni menyampaikan. Itu tugas kamu. Tugas pendakwah, tugas alim, tugas ulama. Tugas mereka menyampaikan sahaja. Tidak boleh memaksa sesiapa. Lepas Rasulullah mahu masuk kepada Makkah, Abdullah Zaid bin Harithah, dia kata, ya Rasulullah, bagaimana kamu balik kepada Makkah? Padahal mereka yang keluarkan kamu.
Yani mereka sebab kamu keluar kepada At-Taif. Mereka yang menyebabkan kamu keluar kepada At-Taif dan dihina begitu. Buncanya semua ahli Makkah. Maka Rasulullah SAW sentiasa fikir positif dan sentiasa bersemangat dan sentiasa sangka baik kepada Allah. Walaupun di dalam keadaan yang sangat penat, sakit, darah, Rasulullah SAW pandang kepada Zaid, dia kata, Ya Zaid, Inna Allah ja'ilun lima tara faraja wa makhraja. Sesungguhnya Allah akan jadikan untuk perkara ini kelulusan insya-Allah. Di satu hari akan lulus urusan dakwah ini semua. Wa inna Allah nasirun dinah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menangkan agamanya dan akan zahirkan nabinya. Akan menangkan nabinya. Di waktu itu Rasulullah dalam keadaan yang sangat sakit. Tetapi tengok bagaimana pemikiran positif dan husnudzan. Dan sangka baik kepada Allah. Dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sentiasa yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pergi kepada Hira. Kepada gua Hira di sana. Nak masuk Makkah tapi tak berani kerana ahli Makkah semua macam dah bincang. Kalau Muhammad balik di sini, kita akan bunuh dia. Jadi Rasulullah SAW risau. Bukan kerana Rasulullah takut kematian. Rasulullah tidak peduli. Kalau meninggal tidak ada masalah. Rasulullah risau jika dia dibunuh sebelum menyampaikan amanah daripada Allah SWT. Jadi dia hantar kepada Al-Akhnas bin Syariq. Satu lelaki, Al-Akhnas bin Syariq radhiyallahu an. Al-Akhnas ini nanti masuk Islam. Rasulullah hantar kepada dia, Zaid dia suruh dia bagi tahu Al-Akhnas tu, boleh ke kamu jaga saya? Saya nak masuk Makkah, nak balik rumah. Ya Allah. Tengok bagaimana Rasulullah. Boleh ke jaga saya? Saya nak masuk Makkah, nak sampai kepada rumah dengan selamat. Maka Al-Akhnas ni dia kata, minta maaf, aku tidak boleh pelihara kamu. Aku ni ada janjian damai dengan orang Quraisy, orang Makkah, jadi saya tak nak bergaduh dengan mereka. Rasulullah SAW dia kata, baik. Zaid bin Haritha balik kata kepada Rasulullah, Rasulullah, dia tak setuju. Tak boleh peliharamu. Rasulullah kata, baik. Pergi jumpa Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Suhail bin Amr waktu itu kafir, tapi nanti masuk Islam. Dia akan masuk Islam nanti. Zaid datang kepada Suhail bin Amr. Dia kata, ya Suhail. Suhail ini pemimpin satu kabilah namanya Bani Amir. Bolehkah kamu pelihara Muhammad? Dia masuk Makkah, tidak ada siapa-siapa ganggu dia. Bunuh dia. Dia nak balik rumah. Rasulullah nak balik rumah tak berani. Rasulullah mahu balik rumah keadaan tidak aman. Keadaan sangat berbahaya. Sehingga nyawa Rasulullah SAW pun amat bahaya. Boleh dibunuh. Tapi Suhail bin Amr jawab, dia kata, kami ni Bani Amir tidak boleh peliharamu daripada Bani Ka'b. Yani Quraisy itu. Dia kata, kita tak nak terlanggarlah dengan mereka. Yani ini istilah orang Quraisy dahulu. Istilah orang Arab. Setiap satu kabilah dia boleh pelihara orang daripada kabilah yang lain. Ada bagian kabilah dia tak boleh pelihara daripada mereka. Jadi itu macam perjanjian kabilah di Arab dahulu. Rasulullah faham istilah itu. Cuma Rasulullah harap kalau boleh, okeylah, tak ada macam tukarlah istilah tu sikit. Yani kesian saya. Yani sebagai kesian kepada saya sebab kita pun bersaudara. Yani tak apa, tak payah ikut istilah itu sangat sekali ni sebab saya ni nak balik rumah. Takkan semua tak boleh pelihara saya. Biarkan saya macam ni. Tapi tetap juga mereka tidak terima permintaan Rasulullah. Boleh rasa tak wahai orang Islam? Mereka tolak permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah nak balik rumah, tak ada siapa-siapa yang nak pelihara Rasulullah. Di waktu itu Rasulullah manusia yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah. Tapi macam tu dunia. Dunia ini meninggikan orang yang dihina dan menghinakan orang yang tinggi. Dunia ini dia tidak memuliakan awliya Allah, anbiya Allah. Kemuliaan bagi orang saleh bukan di dunia, di akhirat. Di akhirat itulah waktu Allah muliakan para anbiya, para mursalin. Sebab itu di hari kiamat siapa yang akan kata ana laha, ana laha. Saya yang akan selesaikan masalah, saya yang akan selesaikan masalah. Siapa? Lain Rasulullah. Di waktu itu di hari kiamat mana raja-raja dunia? Mana Abu Jahal? Mana pemimpin Quraisy? Mana pemimpin kerajaan Rum? Mana pemimpin kerajaan Parisia? Mana Kaisar? Mana Kisra? Mana raja-raja dunia? Mana sultan-sultan dunia? Yang zalim, yang kafir, yang bukan Islam, yang zalimkan orang, yang sumbung. Mana mereka di hari kiamat? Mereka macam semut kecil, dibijak oleh kaki orang. Siapa yang tinggi, yang mulia, yang berani berbicara di waktu itu? Nabi Muhammad SAW sahaja. Sebab itu dunia ini dia bukan tempat kemuliaan. Dunia ini. Biasa di dunia ini orang yang sangat dihina, orang yang sangat jahat, orang yang sangat tidak ada apa-apa, tidak pernah Allah melihat kepadanya pun dengan pandangan baik, dengan pandangan rahmah, boleh dia jadi orang yang paling tinggi. Juga boleh jadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dihina, mungkin ditandang, dipukul, difitnahkan, dihasut, dihalau. Itu semua boleh jadi di dunia. Di akhirat tak. Di akhirat tidak. Sebab itu nilai atau hasil amalan baik kita di dunia ni di akhirat. Jangan kita tunggu ni di dunia, di akhirat insya-Allah. Kita di dunia ni kena sabar sahaja. Jadi lepas dua orang tolakkan permintaan Rasulullah SAW, Rasulullah kali ketiga dia hantar Zaid minta bantuan daripada Al-Mut'im bin Adi. Satu lelaki namanya Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi ni meninggal dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Dia mati kafir. Dua orang yang sebelum yang tolak permintaan Rasulullah, lepas tu mereka masuk Islam, iaitu Al-Akhnas dan Suhail bin Amr. Dua-dua ni tolak permintaan Rasulullah, tak mahu pelihara Rasulullah, tapi nanti masuk Islam, radhiyallahu anhum, sahabat Nabi. Tapi yang Al-Mut'im bin Adi ni, dia sahaja yang terima permintaan Rasulullah, tapi dia kafir. Dia juga mati di dalam keadaan kafir. Rasulullah kata kepadanya, aku ni nak masuk Makkah di bawah peliharamu. Saya nak kamu lindungikan saya. Maka dia terus setuju. Dia kata, baik. Dia suruh Zaid pergi suruh Muhammad datang jumpa saya. Datang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah masuk Makkah. Al-Mut'im bin Adi dengan anak dia dan keluarga dia, dia semua keluar dengan bedan. Mereka berjalan sebelah Muhammad SAW. Mereka kata, siapa, wahai ma'asyar Quraisy, wahai orang Quraisy semua, aku lindungikan Muhammad, maka jangan ada siapa-siapa berani ganggu dia. Maka Rasulullah SAW masuk Makkah, tawaf kepada Al-Kaabah. Lepas tu Rasulullah SAW pergi kepada rumahnya. Ketika tu Al-Mut'im bin Adi dengan anak dia, mereka di sebelah Rasulullah SAW jaga dia. Ada riwayat kata Rasulullah malam yang pertama ni tidur di rumah dia. Rumah ni, yakni Rasulullah tak berani balik rumahnya sendiri di malam yang pertama. Malam yang pertama Rasulullah masuk Makkah, Rasulullah sebagai tetamu tidur di rumah Al-Mut'im bin Adi. Sebab tak berani balik rumahnya. Nanti dibagi, Rasulullah keluar dari rumah Al-Mut'im. Dan Al-Mut'im keluarkan senjatanya. Dan mengumumkan kepada semua yang saya lindungikan Muhammad.
Abu Sufyan melihat kepada Al-Mut'im. Dua-dua kafir. Tapi Abu Sufyan nanti masuk Islam. Dia sahabat radhiyallahu anhu. Abu Sufyan pandang kepada Al-Mut'im. Dia kata, Amujirun am tabi'? Kamu hanya melindungikan dia atas permintaan dia atau kamu dah ikut agama dia? Al-Mut'im kata, aku hanya terima permintaan dia, kesian dia dan saya lindungikan dia. Saya tidak ikut agama dia. Maka Abu Sufyan dia kata, baik. Macam ni bagus. Jangan ikut agama dia. Kita sekali dengan kamu. Jaga Muhammad, tak boleh siapa-siapa ganggu dia sampai dia sehingga dia sampai balik rumah dia. Lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tawaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kepada rumah. Jadi selepas tu, lepas Al-Mut'im bin Adi mati dan jadinya perang Badar, orang Islam menahankan beberapa orang kafir sebagai asra. Yani asra tu macam orang yang ditahan. Tak mati, ditahan saja sebagai ditahan oleh tentera orang Islam. Dan biasanya kalau orang ditahan oleh orang Islam, orang kafir dia kena datang bayar, keluar setiap satu dia kena bayar fidyah. Dia kena bayar baru bebaskan. Jadi Rasulullah SAW berkata, sekiranya kalau Al-Mut'im bin Adi masih hidup dan dia yang minta tolong saya bebaskan orang kafir semua yang kita tahan mereka di Badar, di perang Badar, aku akan berikan mereka semua free kepada Al-Mut'im bin Adi sebagai balasan. Rasulullah SAW tidak biasa lupa membalas baik kepada orang yang kepada orang yang ada jasa baik kepadanya, walaupun orang itu kafir. Walaupun orang itu kafir, Rasulullah SAW akan juga tak lupa jasa baiknya dan akan juga balas kepada dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. InsyaAllah dengan ringkas kita juga mahu sampaikan kisah At-Tufail bin Amr Ad-Dusi masuk Islam. At-Tufail bin Amr Ad-Dusi ini daripada satu kabilah namanya Daus. Dia pemimpin Daus. Lepas dia sampai kepada Makkah, pemimpin Makkah mereka jumpa dia terlebih dahulu sebelum Rasulullah. Mereka kata, kamu datang di negeri kita, di negara kita Makkah ini. Dan kita nak bagi nasihat kepada kamu. Ada seorang lelaki dibangkit daripada golongan kami di Makkah ni. Dia, kalam dia, ucapan dia macam sihir. Dia membesarkan anak dengan ayah, suami dengan isteri, mempecahkan persatuan kita. Dia berdusta, dia tak baik, jangan dengar dia. Sebab kalau dengar dia, dia akan terus tukarkan hidup kamu. Maka mereka setiap hari cakap sama dia. Dan setiap orang dia datang, dia cakap sama dia begitu. Sebab dia pemimpin kabilah Daus. Dan kalau dia masuk Islam, mereka tahu kabilah dia semua akan ikut. Kabilah dia semua dengar ucapan dia. Nanti dia kata, kerana mereka terlalu keras atasku, mereka buat saya takut betul dengan Muhammad ni. Sehingga saya cakap, saya takkan dengar dia dan saya takkan jumpa dia. Dia kata, sehingga daripada takut saya, sehingga saya ambil kutun. Kutun itu yang butir itu, dia kata saya masukkan dalam telinga saya supaya saya tak dapat dengar kalam atau ucapan atau suara Muhammad. Walhal dia tak pernah jumpa pun Rasulullah. Tapi itu semua kerana hasutnya orang Makkah. Orang Makkah hasut Rasulullah SAW dan fitnahkan Rasulullah. Dan itu keadaan ramai orang juga di zaman sekarang. Kita kadang-kadang ada orang hasut orang itu,
fitnahkan orang itu sehingga orang yang lain benci dan langsung tak nak jumpa pun. Walhal itu salah. Walhal itu salah. Dengarlah bagaimana At-Tufail buat. At-Tufail ini dia kata, ketika saya di depan Al-Kaabah, maka tiba-tiba aku nampak Muhammad di sana. Mereka kata, ini Muhammad, ini Rasulullah. Dia salat di depan Al-Kaabah, Rasulullah SAW. Maka saya berdiri sebelahnya, dan Allah sudah takdirkan saya kena dengar juga apa yang dia cakap. Waktu tu Rasulullah baca Quran. Jadi saya suka sangat. Saya cakap, Masya Allah, sedapnya dengar kalam ini. Kalam ini aku tak pernah dengar yang macam ni. Maka saya bercakap waktu tu di dalam hati saya cakap, saya ni bukan bodoh. Kenapa saya ni nak dengar orang dan nak takut dengar kalam orang sehingga tutup telinga? Macam saya bodoh ni yang tak ada akal boleh fikir dia cakap bagus atau tak. Nanti dia malu terus keluarkan yang dari telinga dia, dia buang, dia cakap, saya ni bukan bodoh, tak apa. Boleh je dengar Muhammad, nanti saya boleh tengoklah. Kalau baik, saya ambil. Kalau tak baik, buang. Kenapa saya ikut orang? Dan itu yang sepatutnya kita buat. Kalau ada orang hasutkan orang atau fitnahkan orang, jangan dengar terus. Jangan benci terus. Jangan ikut terus musuh kepada orang itu. Tanpa memastikan, tanpa mendengar daripada dia. Kalau ada orang fitnahkan atau hinakan orang lain, dengar terlebih dahulu dari orang tu. Sebelum percaya orang yang hasutkan, yang fitnahkan itu. Itu cara yang betul. Lepas tu dia kata, lepas Rasulullah SAW pulang kepada rumah, saya ikut dia dan jumpa dia. Saya kata, ya Muhammad, kaum kamu ni orang Makkah, mereka kata begini. Sampai saya tutup telinga saya, tak nak dengar kamu. Tapi saya dengar, Masya Allah, okey. Baik je apa yang kamu baca tadi tu apa? Cuba cerita kepada saya, apa yang kamu bawa ni? Saya rasa mereka ni macam bodohkan saya tadi. Sampai saya percaya mereka. Sebab nampak kamu baik je. Kalam kamu pun bagus. Jadi Rasulullah baca di waktu tu beberapa surah daripada Al-Quran, terus masuk Islam. At-Tufail bin Amr Ad-Dusi, dia terus waktu tu masuk Islam. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, saya ini orang yang disegani. Dan masyarakat saya semua ikut dan taat kepada arahan saya. Dan saya nak pulang kepada negara saya. Saya mohon Rasulullah doakan saya agar Allah bantu saya dalam berdakwah di negeri saya. Maka Nabi SAW dia kata, ya Allah, berikanlah kepadanya satu tanda yang membuatkan orang percaya dan ikut dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi satu tanda ayat di dalam diri Amr, At-Tufail bin Amr ini. Apa ayatnya? Lepas dia dah sampai kepada negeri ni tu, sebelum dia di tempat yang tinggi, negeri itu dia dekat dengan laut, dan tempat itu tinggi, tempat yang dia baru nak masuk kepada kampung atau kepada negeri itu, Allah Subhanahu wa taala keluarkan cahaya yang sangat terang dari mukanya sampai semua nampak. Cuma At-Tufail dia tak suka, dia kata, tak best kalau cahaya ni di muka saya. Nanti orang fikir muka saya buruk, muka saya ada masalah atau daging lipih ke. Nanti dia baca doa, dia kata, ya Allah, jadikanlah cahaya ni di tungkat saya. Jadi terus terbendah tungkat dia pula jadi macam lampu yang sangat lampu yang terang dan besar, yang hebat cahayanya. Dan waktu tu, waktu tengah malam, dia baru sampai kepada kampungnya. Jadi orang kampung semua nampak cahaya yang terang dan bergerak di tangan orang. Turun daripada, bukan nak sampai kepada negeri tu. Cahaya, siapa ni? Ini cahaya apa? Mereka fikir orang bawa lampu itu. Tetapi, lepas sampai mereka nampak tungkat dia pula. Tungkat dia pula yang bercahaya. Keluarkan cahaya. Mula-mula, dia jumpa ayah dia. Dia kata, bagilah, aku tak nak hubungi dengan kamu lagi, wahai ayah, sebab saya dah masuk Islam. Kamu kena masuk Islam, barulah kita baik. Ayah dia kata, wahai anak, kita dari dulu, kita
ikut kamu pemimpin kita, walaupun kamu anak tapi kamu, agamaku agamamu lah, jom saya masuk Islam. Ayah dia masuk Islam, dia cakap dengan isteri dia begitu, isteri dia masuk Islam terus. Yang ini mudah. Cuma kaum masyarakatnya macam susah sikit, ada yang ikut, ada yang tak ikut. Jadi dia pulang kepada Makkah, dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Dia kata, qad ghalabani Daus, kabilah saya Daus ini macam kalahkan saya, tak masuk Islam. Aku harap mereka semua masuk Islam. Nabi SAW, dia kata, At-Tufail ini dia garan waktu tu. Dia kata, ya Rasulullah, baca doa atas mereka, hancurkan mereka semua. Tapi Nabi SAW angkat tangan dia baca, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kabilah Daus dan bawalah mereka kepada saya. At-Tufail datang minta Rasulullah doa atas mereka, yakni binasakan mereka. Tapi Rasulullah pindah dari doa buruk kepada doa baik. Rasulullah SAW baca doa untuk mereka, ya Allah, berikanlah petunjuk untuk mereka. Lepas dibalik kepada negerinya, subhanallah, hati mereka semua bersedia terus terima Islam dengan oleh berkat doa Nabi SAW. Antara mereka yang masuk Islam daripada kabilah Daus itu, oleh At-Tufail bin Amr, Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah yang terkenal. Selepas Rasulullah SAW berhijrah kepada Madinah, barulah At-Tufail bin Amr ini datang dengan membawa kabilahnya semua kepada Madinah, ziarah Rasulullah, dan dia tunjuk Rasulullah, tengok berapa ramai ya Rasulullah masuk Islam oleh dakwah saya. Jadi Rasulullah gembira sangat daripada At-Tufail dan baca doa lagi untuk kabilah Daus. Beliau bawa 80 keluarga. At-Tufail ini dia bawa 80 keluarga untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Rasulullah berhijrah kepada Al-Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan iman kita, menambahkan keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mata kita dengan melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti manhaj, cara dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.